Sedia semua? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallim 'ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Okey, para pelajar sekalian, mari kita sambung bacaan kitab Ulumul Hadis kita. Pada kuliah lepas kita belajar berkenaan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hadis berkenaan dengan kewajipan mengikuti Nabi SAW. Dan Ustaz minta kamu semua menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Jadi boleh Ustaz dengar hadis-hadis tersebut? Batin hafal dah? Hafal lagi? Batin ni? Belum lagi? Satu hadis pun tak hafal. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'udhu 'alaihim bin nawajid. Ala inni utitul Qur'ana mithlahu ma'ahu. Ini taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyyi. Tiga hadis ni. Dah hafal ke belum? Anik dah hafal dua. Okey, cuba Ustaz dengar Anik. Macam untuk buku Anik. Tolong. Oish. Masya Allah. Maksud dia? Aku telah meninggalkan kepada kalian satu perkara dan aku kalian berpegang kepadanya betul-betul maka kalian akan selesai selama-lamanya. Masya Allah. So, kitab Allah dengan sunnah. Masya Allah. Depan, kena ulang-ulang hadis ni, kena selalu. Sekarang ni, awak masih lagi hafal, tak lancar lagi. Ni hafal ulang lagi. Hadis yang kedua. Sunnati wa sunnatin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu semua Masya Allah. Kedua dah hafal dah. Iqbal hafal mana satu Iqbal? Satu je. Dengar. Silakan Iqbal. Masya Allah. Maksudnya apa? Masya Allah. Ini taraktu fikum amrayni in ta'assabtum bihinna lan tadillu abad. Okey? Berapa ada apa? Semua? Tiga. Masya Allah. Mumtaz. Bacakan hadisnya. Masya Allah. Masya Allah. Teruskan. Masya Allah. Ketiga. Masya Allah. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Masya Allah. Mumtaz. Macam ni muslimah ni orang lelaki dah 4-0. Muslimah kalah kali ni. Tak ada seorang pun hafal. Masya Allah. Next class. Hari esok lah. Paling kurang satu hadis. Tak boleh ingat. Okay. Di Darul Hadis Ma'bar, setiap pelajar paling kurang satu hari kena hafal 20 hadis. Okay. Madrasah kita kena
Paling kurang satu hadis dulu. Okey, kita sambung. Ada yang belajar online dah hafal tak? Ada tak pelajar online yang ingin mentasbih hadis yang dia hafal? Silakan. Kita Ustaz dengar suara saya? dengar. Alhamdulillah, clear. Ini kota Rabbih. Ini tasawwum bi walan tadillu abadan. Masya Allah. Sunnah Nabi. Masya Allah. Satu je. Nabi khulafa'i rasyidin. Terus Satu je. Baik. Barakallahu fiik. Okey. Barakallahu fiik. Yang lain, Umar Muhammad, Afiq Mikail, Azri, Laila, Laila. Nak tasmik satu. Boleh Umur Laila. Nampak ni. Umur Laila, tafadhal, masya-Allah. Ajar kita yang paling senior sekali. Masya-Allah. An Abi Abdurrahman ya Abdillah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsi. Umur Laila itu kelas lain. Itu kelas Abu Barak. Okey. Tapi yang bukan sebarang hadis tu maksudnya hadis yang mana? Maksudnya mana-mana hadis selain daripada yang Bukan, daripada buku ni, daripada buku. daripada buku tu. Daripada buku ni. Okey. Dalil yang kita dah belajar. Minta maaf Ustaz, salah. Okey, salah. Tak maaf, miskilah. Barakallah. Okey, hari ni kita sambung ke surat 71. Buka surat 71 semuanya. Kita dah belajar tentang kewajipan berpegang kepada hadis dan kamu dah tahu dalil-dalil. Dan Ustaz harap kena hafal semua dalil ni, kena hafal. Dan Ustaz akan tanya setiap kelas tentang dalil ni. Dan ini benda yang dalil ni tak boleh lupa. Dalil ni memang dalil yang kamu tak boleh lupa. Sampai kamu mati, kamu akan ulang dalil ni. Ustaz masih lagi mengulang-ulang dalil ni dalam pengajian, dalam kelas, dalam ceramah. Semua guru-guru kita masih lagi mengulang-ulang. Dan ini hadis yang sentiasa kamu akan ulang seumur hidup kamu. Jadi kamu kena hafal. Benda ni sampailah kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Okey, hari ni kita akan masuk satu pula, autoriti dan peranan hadis. Okey. Maksudnya apakah dia peranan hadis Nabi SAW? Apa tugas hadis? Kalau orang tanya, kenapa kita kena pegang pada hadis? Allah Taala perintahkan kita ikut hadis. Kalau orang tanya pula, apa fungsi hadis? Ini perbincangan yang kita nak baca. Apakah dia fungsi hadis? Apa fungsi hadis? Kalau kita tengok, dia ada beberapa fungsi dalam, ada 4 fungsi utama. Cuba tengok ke surat 71 ni. Okey. Nampak dia kata hadis mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Cuba tengok tajuk besar, nampak tak? Hadis mengukuhkan hukum Al-Quran. Itu yang pertama. Kita tengok tajuk besar dulu. Hadis mengukuhkan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang Quran cerita, hadis pun sebut juga. Contohnya, Al-Quran ada suruh solat tak? Ada tak? Al-Quran kata, aqimus salah wa atuz zakah. Dalam hadis ada tak suruh solat? Ada bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salat wa ita'iz zakah. Itu maksudnya hadis menguatkan apa dalam Al-Quran. Cuba tengok sebelah. Kita baca tajuk dulu. Yang kedua, hadis sebagai pentafsir Al-Quran. Ini penting. Hadis sebagai pentafsir Al-Quran ni dia ada banyak dia punya detail bawah. Tengok tajuk kecil tu. Topik 1. Hadis menjelaskan nas Al-Quran yang berbentuk apa tu? Mujmal. Mujmal ni apa dia? Iaitu dia tidak diikat dengan suatu bentuk umum. Contohnya, Al-Quran ada suruh solat tak? Al-Quran ada suruh solat tak? Solat dia. Apa cara solat? Al-Quran tak bagi tahu secara detail. Jadi kat mana yang detail kan? Dalam hadis.
kena takbir, kena niat, kena takbir, kena rukuk, kena baca Fatihah, kena surah, kena rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, salam tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. Ini semua dalam hadis Nabi SAW. Itu maksud mujmal. Nanti kita akan baca secara detail. Ustaz nak huraikan secara umum dulu. Yang sebelah pula. Tengok sebelah. Hadis mengkhususkan nas Al-Quran yang berbentuk umum. Okey. Maksudnya ada yang nas datang dalam bentuk umum. Hadis khususkan. Okey. Hadis khususkan. Okey. Contohnya, nanti kita akan belajar. Tadi mujmal ni, apa beza mujmal dengan am? Ini soalan yang penting dalam usul fiqh. Okey. Mujmal ni, kita tahu perintah dia, solat. Tapi kita tak tahu cara dia. Itu am ni, ialah dia memasukkan semua benda. Itu maksud am. Kita Ustaz kata, semua pelajar wajib hafal hadis. Itu am. Khusus ni, kecuali seorang. Itu khusus. Kecuali seorang. Kecuali seorang. Jadi itu khususnya. Itu dia punya khusus. Maksudnya, Ustaz bagi satu contoh. Al-Quran kata, berbuat baiklah kepada semua orang. Betul tak Al-Quran kata macam tu? Wabil walidaini ihsana. Tetapi ada tak dalil yang kata kecuali orang yang memusuhi Islam? Ada? Kalau kamu sebut dalam hafal surah Al-Mumtahinah. Kan? Surah Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahinah. Kata Allah Ta'ala, apa dia? La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ada tak hafal ayat ni? Oh yo, ini apa juzuk apa ni? Juzuk 20? 26 28. Pula korang ni. Asal tak hafal juzuk 28? Asal lompat je satu terus? Apa kata macam tu? Itulah. Itu masa kat sekolah lama lah. Maksudnya 30, 29, 28. Okey, ayat tu kata apa? Allah Ta'ala tidak menghalang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak berperang dengan kamu dan juga tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Maksudnya ada tak pengkhususannya? Ada. Allah Ta'ala suruh buat baik pada semua orang kecuali orang yang berperang dengan kamu dan cuba nak halau kamu dari negara kamu. Maksudnya kita boleh buat baik tak dengan orang kafir macam tu? Tak boleh. Ada orang kafir nak perang dengan kita, nak halau kita. Kita buat baik dengan dia tak? Tak. Okey. Tapi itu dikhususkan dengan ayat Al-Quran. Ada benda yang umum dalam Quran tapi dikhususkan dalam hadis. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa uhilla lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah Ta'ala halalkan kamu semua baik dan Allah Ta'ala haramkan yang buruk. Jadi ada hadis yang kata, oh, ada serta-serta makanan yang kamu tak boleh makan. Itu maksudnya dia mengkhususkan. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Itu maksud mengkhususkan. Tengok sebelah pula. Hadis membataskan nas berbentuk mutlak. Mutlak ni apa dia? Mutlak ni dia tak sebut sifat dia. Dia macam umum juga. Tapi mutlak ni dia tak ada had. Mutlak ni benda yang tidak diberi had. Contoh Ustaz kata, baca buku, murajaah Quran. Itu mutlak. Ustaz tak bagi dia punya
had dia. Nabi SAW kata, kau merajaah Quran juzuk 1 sampai juzuk 2. Maka ustaz dah kecilkan skop dia. Ustaz dah muqayyad, ustaz dah ikatkan dengan skop yang lebih kecil. Mutlak ni yang tidak ada had. Contohnya, nanti kita akan belajar. Allah Ta'ala kata, orang mencuri potong tangan. As-sariqu was-sariqatu. Daripada hafal surah Al-Ma'idah. Dah hafal surah Al-Ma'idah kan? Mana? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Orang yang mencuri, lelaki dan perempuan, potong tangan dia. Okey. Quran beritahu tak nak potong tangan ke mana? Cuba sebut tangan mana? Sini sampai sini tangan. Nak potong sini ke? Nak potong sini ke? Nak potong sini ke? Nak potong sini. Tengok dia ni macam geram je. Potong sampai sini lah. Boleh ke? Tak boleh. Datang hadis Nabi SAW, dia kata dipotong sampai mifsalul kaf. Sampai sini je dipotong. Dulu ada masa Ustaz Rajal ada video macam mana kat setengah negara dia potong. Dia bukan ambil bius dulu tau, potong tu. Potong masa tengah live lah, bukan kata masuk hospital, bius dulu, sampai tidur. Sedar tangan dah kena potong, bukan. Live tu. Potong. Okey, potong tangan. Barakallah. Kat mana hadis ni? Kat mana yang mentakkidkannya, membataskannya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada hadis Nabi, orang akan potong sampai sini. Tangan potong sampai sini saja. Okey? Itu maksud mutlak. Nampak tu bab 3 pula. Hadis sebagai penasikh hukum, memansuhkan hukum. Okey. Memansuhkan hukum. Okey. Nanti kita akan belajar bahawa Allah Ta'ala telah mewariskan apa dia? Orang yang meninggal dapat waris. Tak? Orang yang meninggal dia dapat harta warisan. Yusikumullahu fi auladikum lil-zakari mithlu hadzil unthayain. Kamu hafal kan? Setiap orang dia akan mewariskan. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. 2-1 nisbah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Taala kata pada wasiat dari waris. Tidak ada. Dalam Quran kata ada wasiat, itu waris. Kemudian ada wasiat pula. Ada wasiat. Wasiat ni apa? Wasiat ni maksudnya ustaz nak bagi harta kepada orang yang lepas dah, yang hidup lepas ustaz meninggal. Okey. Dulu pada awal Islam dulu, orang yang nak meninggal dia boleh wasiatkan harta pada anak sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri, nak keluar air pula. Anak sendiri dia dapat wasiat tak sekarang, sama sekarang kali ni? Tak dapat dah. Sebab apa? Sebab anak-anak dia dah dapat harta waris. Harta faraid. Ingat, kamu dah belajar ni, kamu kena bezakan harta waris dengan harta wasiat. Faraid ni ialah harta tinggal, anak-anak layak dapat. Wasiat ni sebenarnya ialah harta yang diperuntukkan untuk bukan ahli waris. Contohnya ustaz ada 900,000. Tapi ustaz ada anak angkat seorang. Anak angkat ni layak tak dapat harta bila dia meninggal nanti? Tak, sebab dia bukan ahli keluarga. Jadi ustaz kata kalau aku mati nanti kesian anak angkat aku, tak dapat apa-apa pun. Jadi ustaz wasiatkan 100,000 untuk anak angkat. Jadi bila ustaz meninggal nanti,
Anak-anak ustaz kata tak boleh. Oh, kau tak boleh ambil, kau bukan ahli keluarga. Dia jealous, mungkin anak angkat tu manja agaknya. Tak manja kan? Oh, kau masuk kau hidup, bapak kau hidup. Kau manja bapak kau repot Kau jangan ambil lagi dah duit. Cerita Melayu, kata kau jangan ambil ni. Kali anak angkat kata, tapi aku dah ada wasiat. Ayah dah wasiatkan sebelum meninggal. Dapat 100,000. Jadi korang bagi-bagi je lah. Bagi 800,000 tu dengan adik. Dengan adik-beradik. Sofia dapat 300,000. Anissa dapat 150,000. Asma 150,000. Ain 150,000. Macam tu lah ceritanya. Itu contoh. Ustaz bagi. Contoh. Tapi pada awal Islam sebenarnya, dulu boleh wasiat walaupun kepada anak. Boleh wasiat walaupun pada anak sendiri. Kemudian hukum itu telah dimansuhkan. Hukum itu telah dimansuhkan. Siapa yang mansuhkan? Dekat mana dimansuhkan? Dalam Al-Quran dan dalam hadis? Dimansuhkan dalam hadis. Nabi kata, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Maksudnya Ustaz tak boleh kata, katakanlah Ustaz ada 4 orang anak sebab Sufyan, Asma, Anissa, Ain. Kata yang jaga lebih, Ain lah. Jaga Ustaz masa dah tua nanti Ain jaga. Ayah, apa basuh berak Ustaz apa semua. Sakit masa tu. Jadi Ustaz kata, disebabkan Ain jaga paling lebih, Ustaz nak wasiatkan. Daripada 1 juta duit Ustaz ni. Contoh, Ustaz tak ada 1 juta pun. Ustaz ada 1 juta duit Ustaz ni. Ustaz nak wasiatkan 500,000 untuk Ain je. Boleh tak? Tak boleh. Jawapan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia anak. Anak patut dapat harta waraid, harta waris. Faham tak? Okey. Lepas tu ada hadis Nabi cerita ada orang beramal dengan amalan ahli syurga selama 70 tahun. Tapi ketika dia nak meninggal, dia berwasiat dengan wasiat yang batil. Wasiat yang salah. Lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Bayangkan dia nak mati tu, dia wasiatkan, agaknya dia bengang anak nombor 1. Ayah bagilah anak nombor 2 Fatimi ni lebih daripada Fatimi. Wasiat macam tu haram. Tak boleh. Baik, barakallahu fiik. Contoh. Okey, yang keempat. Tengok situ. Hadis berperanan membawa hukum yang baru kamu Ustaz sebelah 77. Bawah nampak tak Iqbal? Ustaz 77 ya Iqbal. Iqbal, mana Iqbal? Si hilang Iqbal ni, kelas tabidi satu nak kan. Okay. Hadis berperanan membawa hukum yang baru, maksudnya hukum yang tak ada langsung dalam Al-Quran. Hadis berfungsi bawa hukum tersebut. Apa contohnya? Cuba tengok kat sini. Dia kata, kahwin dengan makcik. Kahwin dengan makcik kepada isteri. Bukan makcik kita sendiri, makcik kita ni tak boleh kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum. Okey, ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata apa? Diharamkan ke atas kamu mak kamu. Kau tak boleh kahwin mak kamu sendiri. Jadi kalau perempuan tak boleh kahwin dengan bapak kamu sendiri. Terbalikkanlah. Dilarang kamu terkahwin dengan mak kamu. Maksudnya perempuan tak boleh kahwin dengan bapak kamu. Wa banatukum, tak boleh kahwin dengan anak perempuan kamu. Jadi kalau perempuan tak boleh kahwin dengan anak lelaki kamu, maksudnya anak sendiri tak boleh kahwin. Wa ammatukum, dan makcik kamu tak boleh kahwin sendiri, adik-beradik mak. Tak boleh. Kita tengok makcik ni cantik juga, makcik nak kahwin dengan makcik boleh? Tak boleh. Itu juga sebaliknya, pakcik nak kahwin dengan pakcik ni sendiri, nak kahwin dengan pakcik boleh tak? Tak boleh. Handsome pakcik, nak kahwin dengan pakcik tak boleh. Baik, faham tak? Pakcik tak boleh. Pakcik kepada isteri kita. Kita kahwin, nanti anik kahwin dengan satu perempuan.
Okay. Namanya Zaitun. Contohnya. Zaitun ni ada makcik. Namanya Sami'un. Contohnya. Ha. Mula adik kahwin dengan Zaitun. Dah kahwin, dah kenal Zaitun sekali. Hari ni I nak kenalkan dengan makcik I lah. Makcik I. Nama dia Sami'un. Anik pun buat, lucu juga makcik aku ni. Makcik ni Zaitun. Boleh tak nak kahwin dia? Dalam Quran ada tak sebut? Isteri, pakcik kepada isteri. Tak sebut. Yang tak boleh kahwin makcik je. Dia tak sebut pakcik kepada isteri. Dah kahwin dua lah. Zaitun dengan makcik tu sekali Sami'un. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi kata tak boleh gabungkan perempuan itu dengan wa'ammatiha wa khalatiha. Jangan kamu gabungkan kahwin dengan satu perempuan dengan makcik sebelah ayah dan makcik sebelah ibu. Dua-dua tak boleh. Tak boleh kahwin dengan makcik. Lepas tu jangan kadang-kadang nak salam. Makcik, dah kahwin. Ni makcik I lah. Apa tak boleh salam pula? Boleh kahwin. Tapi kena tunggu mati dulu. You mati, I boleh kahwin dengan makcik you. Okey? Faham tak? Jadi kalau kamu balik, kamu tak boleh salam dengan, kalau tak boleh salam dengan pakcik, maksudnya suami kepada makcik kamu, tak boleh salam. Wanita sekalian. Juga lelaki sekalian, jangan kahwin dengan isteri kepada pakcik kamu. Itu cerita lain lah. Juga dengan isteri punya. Tak boleh. Tak boleh. Ada tak hukum tu dalam Quran? Tak ada. Dia dalam hadis Nabi. Jadi hadis bawa hukum yang baru. Hadis bawa hukum yang baru. Jadi inilah dia fungsi hadis secara umum. Fungsi hadis secara umum. Okey, faham tak? Jadi apa fungsi hadis? Kalau kita tengok balik. Nombor satu, mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Jadi kita buat kita listkan dia. Begitu mudah. Mana marker pen ni? Allah Akbar. Mana ni? Kalau. Okey. Jadi kesimpulannya berapa? Nombor satu. Boleh hibah tak? Umar Muhammad tanya. Kalau nak hadiah kan boleh. Hadiah masih hidup ya Umar Muhammad. Kata tadi dia ada anak. Kan? Dia ada anak 3 orang. Tak ada anak 4 orang. Yang paling jaga sekali tadi, Ain tadi. Ustaz hadiahkan Ain 200,000. Boleh? Tapi hadiah ni kena masa hidup, masa sihat, masa tak sakit nak mati. Kalau sakit dah nak mati dah apa semua, dah apa? Dah razak, hibah masa tu dah tak kira hibah, dah kira wasiat. Okey? Apa yang dihibah ketika dah nak mati, masa tu dikira sebagai wasiat. Hibah ni mesti masa dia hidup dan dia segar lagi. Bukan sakit nak mati. Kalau sakit boleh, tapi bukan sakit nak mati. Hibah ni macam sekarang. Ustaz hadiahkan kepada siapa-siapa lah. Hatta Fatin Ustaz boleh hibahkan. Hibah ni maksudnya hadiah. Ustaz hibahkan cawan ini kepada Fatin. Hibah ni maksudnya hadiah. Dah. Bila Ustaz dah kata hibah pada Fatin, Ustaz boleh ambil lagi tak? Tak boleh. Nabi kata siapa yang menghibahkan sesuatu lalu memintanya balik, seumpama anjing yang jilat dia punya lidah di sini. Ludah di sini. Muntah di sini. Semua orang yang, bukan anjing, semua orang yang dia muntah, kemudian dia makan balik muntah dia. Geli. Itulah orang yang kalau dia hadiahkan, dihibahkan sesuatu, kemudian dia minta balik. Jadi kena bagi masa dia hidup. Ini masalah yang berlaku. Ustaz cerita, ini cerita betul tau. Ada seorang perempuan ni dekat Keramat. Dia sayanglah ke anak dia, mak dia apa semua. Dihibahkan rumah dia kepada anak dia. Tukar nama apa semua.
Tapi anak mangkuk ayun. Tu anak mangkuk ayun. Anak dia keluarkan mak dia. Mak keluarlah cik rumah lain. Sedangkan rumah tu dia sendiri yang hibahkan dia. Itu sebab orang dia tak nak buat hibah. Sebab takut apa? Bila dah buat hibah, dia dah hadiahkan terus. Dah hadiahkan terus, dia milik dia. Bukan milik ustaz lagi dah. Lepas tu orang nak buat wasiat tunggu apa? Tunggu mati. Selagi masih hidup, aku punya, jangan ambil. Lepas tu orang tak berani nak bagi hibah. Orang selalu buat wasiat. Tapi zaman sekarang ada orang Islam kita yang buat hilah. Dia kata hibah bersyarat. Aku hadiah kat engkau benda ini dengan syarat kena tunggu aku mati dulu baru pakai. Inilah hilah-hilah yang berlaku pada zaman sekarang. Baik wasiat dia terus. Bukan hibah. Okey, kesimpulan lagi masalah tadi. Apa dia? Apa fungsi hadis? Pertama, mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, mentafsirkan Al-Quran. Macam mana mentafsirkan Quran? Menjelaskan nas yang mujmal. Yang kedua, mengkhususkan yang am. Yang ketiga, membataskan yang mutlak. Yang keempat, apa fungsi yang ketiga? Kalau tak nak confuse macam tu, kita pecahkan dia semua sekali. Pertama, tadi apa dia? Mengukuhkan hukum. Yang kedua, mentafsirkan Al-Quran. Tak apa, buat je. Yang kedua, mentafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, khususkan yang mujmal. Betul tak? Yang umum. Yang keempat, membataskan yang mutlak. Yang kelima, mengkhususkan yang umum. Yang keenam, memansuhkan apa yang dalam Quran. Yang ketujuh, membawa hukum yang baru. Dapat tangkap tak? Dapat tak Anik? Lepas tu penting, malam buat murajaah. Ya Anik, Akil, Iqbal. Duduk sama-sama 3 orang, dengan Ustaz Fikri sekali buat murajaah. Apa kita belajar tadi, buat nota je cantik. Okey? Orang perempuan ni pandai buat nota cantik. Ada colour pink-pink lah, hijau, semua tulis cantik. Share dengan kawan, letak dalam grup. Daripada komputer, buat dengan komputer. Jadi macam tu cara dia. Kita belajar at-ta'awun fil birri wat taqwa. Itu yang umum. Ustaz bagi gambaran yang umum. Itu fungsi dia. Ada berapa? Ada 7 fungsi. Betul tak? Ada 7 fungsi. Kali ini mari kita baca satu persatu dengan detail. Okey. Mana mikrofon? Mana mikrofon awak? Baca tak lah? Kita meja. Ustaz tak nak baca banyak-banyak. Tinggal Ustaz hilang suara. Bagi Anik, baca Anik. Cukup kuat. Hadis mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Lepas tu nanti petang sekarang, minta dengan Encik Bakri. Bagi mantapkan suara ni. Okey. Baik. Sambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Tak boleh, terus ya. Kata penulis. Hadis mengukuhkan. Baca laju-laju. Jadi apa tujuan ni? Biar ada 2 dalil terus. Sesuatu wajib tak? Wajib. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Dalam ijma' ada. Jadi kuat. Sambung. Sebagai contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat yang supaya menjadikan saudara serta
Wa'aqim sholat wa ati zakat. Dan dirikan sunnah serta meninggalkan hukum yang berlaku serta menaikkan kewajiban solat juga zakat bagaimana dalam ayat dan Al-Quran atas itu supaya Allah dengan Islam ada maksud yang ada Allah Muhammad Rasulullah wa iqam salat wa ita zakat. Tak payah baca terjemahan lah, awak dah belajar dah ni. Poin kedua terus. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Gariskan. Yang beriman itu adalah, orang beriman adalah bersaudara. Jadi poin kat sini ialah bersaudara. Sambung. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu Yang bertelekat. Maksud Allah Ta'ala suruh damaikan. Kalau bergaduh kita damaikan. Bukan kita jadi apa dia? Jadi tuan pilih, cantik, Akil bergaduh dengan Haikal, bagus-bagus. Haikal, kau bantai lagi Haikal, lu bantai kali. Akil, kau sepak perut dia. Bukan. Fa aslihu baina akhawaikum. Amankan. Jangan gaduh. Tahan. Fa aslihu baina akhawaikum. Sambung. dan Al-Quran yang menyatakan tentang ikatan persaudaraan yang terjadi antara suami muslim tersebut dan oleh hadis bagaimana riwayat Abdullah bin Umar orang Islam itu saudara Al-Muslimu akhul muslimah. Akhul muslim. orang Islam itu saudara bagi orang Islam. Nampak? Hadis pun sebut Islam ada saudara berdua. Jadi ini apa kesimpulannya? Hadis mengukuhkan apa dalam Al-Quran. Okey, itu kedua pula. Hadis sebagai tafsir Al-Quran. Penjelasan lanjut mengenai hadis yang tidak ditafsirkan serta menjelaskan Al-Quran adalah selarang dengan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksud sebenar ayat-ayat konteks ini. Gariskan tu. Kerana hanya Rasulullah SAW lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran. Gariskan, itu penting tu. Letak soalan kat tepi tu. Kenapa kena rujuk hadis dalam mentafsirkan Al-Quran? Letak soalan kat tepi tu. Kenapa perlu rujuk hadis dalam mentafsirkan Al-Quran? Kenapa perlu rujuk sunnah dalam mentafsirkan Al-Quran? Itu soalan yang kita perlu timbulkan kat sini. Jadi apa jawapannya? Apa jawapan soalan tadi? Kerana Rasulullah lah orang yang paling tahu, bukan lebih mengetahui, paling mengetahui. Bukan lebih lagi dah. Paling mengetahui maksud sebenar ayat Al-Quran. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku paling kenal Allah Subhanahu wa taala daripada kamu. Sambung. Konteks ini secara lebih terperinci tentang hadis yang ditafsirkan Al-Quran dapat dipastikan pada tiga keadaan lain. Hadis menjelaskan maksud Al-Quran Mujmal. keadaan tersebut dia membawa maksud hadis menjelaskan tentang Al-Quran. Okey. Nanti kamu akan kira umum nanti pada poin nombor 4 pun umum juga. Ini pun umum juga. Tapi mujmal dengan umum ada persamaan dan ada perbezaan. Dia ada setiap kataan dalam bahasa Arab ni dia mesti ada hubungan antara ilmu mantiq
Sama ada hubungan dia hubungan sama, atau dia ni lebih kecil daripada dia ni lagi besar daripada yang ni, ataupun hubungan pertentangan atau hubungan pertentangan. Contohnya Ustaz kata karipap dengan kuih. Apa hubungan karipap dengan kuih? Kuih umum, karipap khusus. Okey, betul tak? Maksudnya ada hubungan umum dan khusus. Ustaz kata lagi. Okey, karipap dan sayur. Dari satu segi ada pertentangan. Yang ni sayur-sayuran, yang ni kuih-kuih muih. Tetapi ada persamaan tak? Dua-duanya makanan. Ini ilmu mantik kan, kalau belajar tinggal belajar. Ada yang bertentang, ada yang umum dan khusus. Ada yang sama. Karipap daging dengan karipap sardin. Kedua karipap. Hubungannya sama. Jadi setiap kataan dalam bahasa Arab ni dia ada, bukan bahasa Arab, bahasa Melayu pun. Air dengan meja. Hubungan apa? Hubungan yang berbeza. Tafaruk dipanggil. Ada lawan, kurus, gemuk. Itu pertentangan. Kurus, keping. Itu semaan keluar. Nampak tak? Jadi setiap kataan kamu kena fikir apa dia punya hubungan antara kedua. Dia umum ke khusus? Mana umum, mana khusus? Bertentangan ke? Seerti ke? Okey, jadi itu bahasa Arab. Jadi mujmal dengan am ni dia hampir sama, nampak macam umum. Tapi tengok apa takrifan mujmal sebenarnya. Kalau kamu faham ni, masya-Allah, hebat kamu. Ustaz kat universiti dulu pun tak faham ni. Okey. Tu baca ni. Keadaan tersebut dia membawa maksud hadis dijelaskan nas Al-Quran. Umum. Apa maksud? Konsep. Konsep serta skop menurut dia sebagaimana Al-Amili. Al-Amili ni satu ulama usul fiqh. Tapi dia akidah Asy'ariyah ni. Al-Amili. Tapi dia pakar usul fiqh. Al-Ihkam. Jadi mujmal ni senangnya. Satu perkataan yang tak jelas mana satu yang dimaksudkan. Dia satu perkataan yang boleh bawa banyak maksud. Solat dalam bahasa Arab maksudnya apa? Doa pun boleh. Selawat pun boleh. Solat yang kita maksudkan boleh. Jadi solat ni perkataan yang mujmal. Maksudnya satu perkataan dia macam-macam maksud. Contoh lagi. Ustaz kata kita perlu buat baik kat mak. Berbuat baik tu mujmal lah. Mujmal. Maksudnya buat baik apa yang kamu maksudkan ni? Sambut Mother's Day ke? Ataupun nampak tak? Jadi itu maksud mujmal, iaitu tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud. Maksudnya kita tak boleh nak tolak salah satu daripada dua maksud. Tidak boleh ditangguhkan tu maksudnya tidak boleh ditinggalkan. Tulis itu. Tidak boleh ditinggalkan salah satu daripada dua maksud. Maksud tidak boleh ditanggil. Takhir ni menolak, meninggalkan. Dan tidak jelas nas yang dimaksudkan. Itu maksud mujmal. Itu maksud mujmal. Sambung. antara itu dan juga Memang perlukan pada penjelasan lah. Allah Ta'ala kata wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Kita baca, kalau tak ada Al-Quran, hadis, tak ada kitab fiqh, tunaikan zakat ni apa benda? Kita tahu zakat tu apa.
Tapi zakat yang mana yang dimaksudkan? Zakat tu ialah penyucian diri. Baik. Zakat itu juga keluarkan harta. Jadi mana satu yang Al-Quran suruh kita buat ni? Zakat yang mana satu? Perkataan zakat asalnya apa dia? Belajar kan? Fiqah. Apa asal kata zakat? Meningkat, bertambah, menyucikan diri. Dua-dua boleh. Jadi kalau kata, dan tunaikanlah zakat. Tunaikanlah penambahan. Macam mana tunaikanlah penambahan? Dah confused. Jadi perlukan apa maksud zakat yang Allah Ta'ala beritahu kat kita. Okey? Jadi siapa beritahu? Hadis dah beritahu zakat tu ialah kamu keluarkan setiap 40 ekor kambing, seekor kambing. Itu contohnya. Setiap 5 ekor unta, seekor kambing. Okey? Kau belajar kan? Musa Abdul Aziz. Kita berzakat dah lama dah. Kamu sekarang kita berfaraid. Dah jauh. Tapi mesti belajar online. Biasalah kan? Tak ingat. Sambung? Maksudnya dalam perkara berkaitan ibadat. Nah. Sebagai contohnya, Sebagai jelas bagaimana ini contoh-contoh. Penting baca. Okey. Wabil amsal yattadhil maqal, kata ulama, kata orang Arab. Dengan misal maka jelaslah ucapan. Sambung? ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan bagaimana Allah Allah Ta'ala sudah kalau solat, bila nak buat Ustaz? Berapa rakaat? Ada rakaat ke? Atau berdiri dan rukuk saja. Allah Ta'ala kata dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in wa qumu lillahi qanitin wasjudu lillahi wa'budu. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Lagi warattil Qur'ana tartila, ada baca Quran. Macam nak buat tu? Baca Quran masa rukuk ke? Baca Quran masa sujud ke? Jadi tak jelas macam mana cara dia. Itu mujmal. Sambung? oleh sebab itu cara menunjukkan solat menunjukkan فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Maksud dia. Jelas tak hadis ni? Mula-mula ambil wudu, lepas tu takbir, lepas tu baca Quran, lepas tu rukuk, lepas tu iktidal, lepas tu sujud, lepas tu duduk, lepas tu sujud, lepas tu berdiri balik. Buat macam ni pada tiap rakaat.
Tapi hadis ni ada tak cerita tahiyat? Tak ada. Nanti kena gabung dengan hadis lain pula. Gabung dengan hadis lain pula. Ada berkenaan dengan tahiyat. Jadi hadis ni jelaskan cara menunaikan solat. Lepas tu kalau kamu hafal hadis ni, alangkah bagusnya. Alangkah baiknya. Berapa ramai yang belajar hadis tapi hadis ni tak hafal. Okey? Sambung. Berkaitan kewajiban atau kewajiban mengeluarkan muslim amwal Sebagai zakat. Sama sebelah. Ambil itu rujuk. kita dirujuk pada nas Al-Quran termaktub di atas yang bertutur iaitu tidak dijelaskan jenis harta dikenakan zakat serta kadar. Oleh itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat, harta diwajibkan zakat ialah binatang ternakan seperti unta dan lembu, tanaman seperti rumah, bagaimana penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW perbezaan antara zakat tanaman iaitu ramai air hujan dalam siram bagaimana riwayat فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشر وما سقي بالنضح atau بالنضح dulu boleh نصف العشر. Nah, tanaman disirami air hujan atau mata air atau menyiram air sendiri melalui akan 1/10. Katakanlah Iqbal dia tanam padi. Air tu dia ambil sendiri daripada sungai. Dia angkut air tu. Dia buat pipe sampai ke dia punya ladang. Dapatlah 100 kilo beras. 1 kilo tak kena zakat lagi. Adalah dapat 1000 kilo beras. Berapa Iqbal kena bayar? Ada 1000 kilo beras. Berapa kena bayar? 1/10, 1/10, 1/20. 1/20 kalau air tu dia ambil sendiri. Tapi kalau air tu air hujan 1/10. Maksudnya kalau lah Iqbal ambil air tu sendiri, buat pipe sendiri, ambil air kawasan tu tak ada hujan, maka Iqbal bayar zakat 1/20 je, sikit. Kenapa? Sebab dia dah usaha lebih mendapatkan air. Tapi kalau negara tu banyak hujan, hujan dia banyak, dia tak perlu nak ambil air daripada korek telaga, tak perlu apa semua, zakat dia pun 1/10 sebab hujan dapat free, senang. Allah Ta'ala ni maha penyayang, dia tahu orang itu susah payah nak dapat air. Yang ni senang dapat air, takkan nak kena bayar sama zakat. Tak fair lah. Kan? Macam tu jugalah orang yang rajin belajar dengan orang tak rajin belajar. Takkan jawab markah sama. Exam dua-dua tak dapat jawab. Dua-dua satu dapat jawab, satu tak dapat. Jadi kita bagi markah sama. Tak fair. Kan? Barakallahu fiik. Jadi kat sini zakatnya 1/10. Manakala tanaman tumbuhan yang diislami dengan tenaga, kos, dia sendiri yang angkat air tersebut, dia yang buat pipe, dia yang buat saliran, asalnya tak ada hujan sebab tak ada hujan, maka dia 1/20. Kalau Quran bagi tahu tak masalah ni? Tidak diberi tahu. Jadi contoh 1 dengan 2 ni contoh macam mana hadis itu apa dia? Dia mengkhususkan ataupun dia menjelaskan nas yang mujmal, bayan mujmal, mubayyin. Nanti kita kamu akan belajar usul fiqh, mubayyin dengan mubayyin. Bayan mujmal. Okey, contoh nombor 3 ni sebenarnya dia adalah contoh bagi tajuk al-hadis mentafsirkan ayat Quran. Kalau Ustaz suruh pecahkan tadi kan, Ustaz kata jangan buat sekali, mentafsir dengan bayan mujmal ni jangan sekali kan, pecahkan dia. Okay, fungsi hadis ialah mentafsirkan Al-Quran. Mana yang ayat Quran yang tak jelas, Al-Quran hadis mentafsirkannya.
Mana dalam Al-Quran tak jelas, hadis tafsirkan benda tersebut. Okey. Susah pergi jauh-jauh. Yang senang-senang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub maksudnya yang dimurkai. Ad-dallin yang sesat. Siapa yang dimurkai? Ha? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Mana kamu tahu? Hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Dia kata yang dimurkai itu ialah Yahudi, yang sesat itu ialah Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Sebab dia tahu kebenaran tapi dia tolak. Kenapa Yahudi sesat? Sebab dia tak tahu kebenaran tapi dia ikut. Maksud dia sesat. Ad-dallin. Al-maghdub dengan ad-dallin. Itu maksud Al-Quran. Hadis tafsirkan Al-Quran tadi. Kalau kita tak tahu siapa yang dimurkai, jadi terdedah. Dimaksudkan yang ayat dimurkai ini ialah pelajar yang gagal dalam exam. Sedap ditafsirkan ayat macam tu. Dhalin ialah pelajar-pelajar yang tak masuk Baitul Rahmah, dia ialah dhalin. Oh, sedap ya. Mana boleh. Jadi hadis Nabi dah terjemahkan. Al-maghdub Yahudi, Al-dhalin Nasrani. Cuma dalam buku ni dia bagi contoh yang lain. Nampak? Sambung adik. Pendapat Al-Quran yang tidak jelas atau kesamaran kemudian itu hadis berkita dan menjelaskan kesamaran sebabkan dia antara contohnya Kamu semua dah hafal ayat ni kan? Nampak tadi senang lepas ni kalau exam dah hafal ayat tu, dah ada dah idea dia. Nak faham je sekarang. Apa? Benang putih. Cuba jangan tengok dalam kurungan dulu. Benang putih dan benang hitam pada waktu fajar. Allah Ta'ala kata makan dan minumlah sampai nampak benang putih dengan benang hitam. Apa benda benang putih dengan benang hitam tu? Jadi ada sahabat dahulu dia pergi ikat benang putih dekat kaki kanan, benang hitam dekat kaki kiri. Dia bangun pagi, nampak beza tak benang putih dengan hitam? Sebab gelap. Oh, tak nampak beza ni, dia makan. Tidur lagi, bangun. Terbangun. Kita bayangkan zaman tu mana ada jam. Bayangkan orang yang tak ada jam, dia takut, dia tak sempat nak sahur, betul tak? Sekarang tak sempat sahur. Itu kadang-kadang kamu set jam 5, 5.15, 5.30, 5.45. Siapa ada perangai macam tu? Dia selalu set jam macam tu, betul tak? Tak fikir dia ada kan? Macam tu. Kan? Pukul 5 dah set jam lah. Itu dia masuk 5.30. Sebab takut tak bangun. Ustaz pun ada perangai juga. Pukul 4, 4.30, pukul 5, 5.30, berapa kali. Ada semua off. Apa yang last kali baru bangun. Jadi para sahabat itu dia gelabah, dia takut. Takut nanti terbangun tak sempat sahur. Jadi terbangun, nampak tak beza? Oh, tak nampak. Nabi kata makanlah minum sampai kamu nampak perbezaan. Sampai daripada waktu dah dekat-dekat subuh, kan langit dah terang sikit tu tak? Jadi bila angkat kulit dah nampak beza benang hitam dengan benang putih. Kita bayangkan zaman tu mana ada lampu terang macam ni. Kita pukul 2 pagi boleh nampak benang putih benang hitam, 3 pagi boleh dapat benang putih dengan benang hitam, 4 pagi boleh dapat benang putih dengan benang hitam. Faham tak? Jadi besok pagi sampailah dekat sahabat cerita ni. Dia sampai kat Nabi SAW. Nabi kata bukan. Nabi tu gelak. Nabi kata bukan itu. Itu sebenarnya ialah benang putih tu nampak cahaya waktu fajar. Nampak fajar sadiq. Nampak fajar sadiq. Itu maksud dia. Nampak fajar subuh sadiq maksudnya apa? Masuk waktu subuh. Makan dan minumlah sampai kamu nampak benar jelas fajar sadiq. Fajar sadiq tu kan macam mana fajar? Cahaya macam mana? Cahaya putih di kaki langit. Fajar yang dua, satu fajar sadiq, yang dua fajar kadhib. Fajar kadhib macam ni. Fajar sadiq macam ni. Okey, baik. Sambung.
dari Waktu pagi. Nah, sambung. justru sama Hmm. Ali bukan Ali bin Hatim. Sawadul lail wa bayadun nahar. Antara itu lantaran itu hadis tersebut yang malah. Nampak tak? Sahabat pun silap tafsir, betul tak? Sahabat pun silap tafsir sebab tak rujuk hadis Nabi. Kalau sahabat yang orang asal bahasa Arab yang duduk dengan Nabi yang lebih alim daripada kita boleh tersilap tafsir Al-Quran. Kalau kita tak rujuk hadis boleh salah tafsir tak? Lagilah banyak salah tafsiran. Maka kita kena rujuk Al-Quran dan kena rujuk hadis Nabi dalam mentafsirkan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Fiikum barakallah. Ya,